Hai awak semua, cikgu harap awak semua sihat. Hari ini kita akan belajar subtopik terakhir bab 3, nutrisi. 3.4, proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Jom kita mulakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, menjalankan eksperimen bagi menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Kedua, menghubungkaitkan fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi. Dan ketiga, menghuraikan dan berkomunikasi tentang penyahtinjaan. Mari dengar cerita Viles. Kami adalah unjuran halus menyerupai jejari di bahagian dalam usus kecil. Indahnya ciptaan Yang Maha Esa menetapkan kami di sini. Kami bersyukur dan redha dengan ketentuan ilahi. Anda bagaimana? Tugas yang diamanahkan kepada kami ialah meningkatkan kadar penyerapan makanan tercerna. Usus kecil menyerap makanan tercerna, iaitu makanan yang sudah dicerna. Kami Viles yang berjuta-juta ini membantu menyerap makanan tercerna dengan cepat dan lebih berkesan atau efisien. Jika usus kecil dipotong, maka anda boleh lihat kami tersusun rapat antara satu sama lain seperti barisan saf orang Islam yang sedang solat, dan juga seperti barisan tentera yang sedia menerima arahan. Anda jangan duduk macam ni di musim PKP, ya? Dinding kami iaitu Viles sangat nipis, iaitu setebal 1 sel sahaja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Jika dinding kami tebal, maka kadar penyerapan berlaku dengan lambat. Usus kecil mempunyai luas permukaan yang besar. Oleh kerana yang terlalu besar, permukaan usus kecil berlipat-lipat. Oh ya, ciri-ciri pada kami Viles dan teman kami iaitu usus kecil perlu diketahui, difahami dan diingati oleh pelajar-pelajar. Selain pelajar, anda juga perlu tahu untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Usus kecil juga mengandungi salur darah, iaitu kapilari darah, untuk mengangkut nutrien ke sel-sel badan. Pada badan kami, Viles, ada struktur yang dinamakan lektil, iaitu salur limfa. Lektil akan melakukan tugas yang lebih mencabar, iaitu menyerap lemak yang telah dicerna. Kemana pula lemak itu akan dibawa? Lektil akan menyalurkan lemak itu ke salur limfa yang kemudiannya disalurkan ke sistem peredaran darah. Dalam uji kaji makmal, usus kecil diwakili oleh tiub Whisking. Darah pula diwakili oleh air suling. Sifat tiub Whisking adalah separatelah, iaitu hanya membenarkan molekul kecil melaluinya dan tidak membenarkan molekul besar melaluinya. Hanya hasil akhir pencernaan yang bersaiz kecil boleh melepasi atau menembusi dinding usus kecil. Tujuan eksperimen ialah mengkaji penyerapan glukosa melalui tiub Whisking. Hipotesis, glukosa boleh meresap keluar melalui tiub Whisking. Di akhir eksperimen, mendakan merah bata terbentuk dengan ujian Benedict dalam tabung uji Q. Soalan pertama, apakah yang diwakili oleh tiub Whisking dan air suling dalam bikar? Jawapan: tiub Whisking mewakili usus kecil dan air mewakili darah. Soalan 2. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini. Pertama, ikat tiub Whisking dengan ketat dan kemas. Kedua, bilas tiub Whisking sebelum memasukkannya ke dalam air suling. Soalan 3. Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di A. Tabung uji P, B. Tabung uji Q? Tabung didih P. Larutan iodin kekal berwarna perang kerana saiz molekul kanji besar dan tidak dapat melepasi dinding tiub Whisking. Tabung didih Q. Larutan Benedict
membentuk mendakan merah bata dengan kehadiran glukosa kerana saiz molekul glukosa kecil dapat melepasi dinding tiub whisky. Sistem pencernaan memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam vilus. Sistem peredaran darah mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Asimilasi ialah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Agihan hasil akhir adalah untuk pembentukan sel-sel baru, respirasi dan pengawalan suhu badan. Hasil akhir pencernaan iaitu glukosa menghasilkan tenaga dalam proses respirasi. Asid amino membentuk komponen sel-sel. Asid lemak dan gliserol pula bergabung membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan air akan bergerak ke usus besar. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula ke dalam aliran darah. Ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum disingkirkan melalui dubur. Proses penyingkiran tinja daripada badan disebut sebagai penyah tinjaan. Tibalah kita ke segmen uji minda. Bahagian A. Raja di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan penyerapan nutrien. Antara berikut yang manakah dapat dikesan di dalam air suling selepas 30 minit. 10 saat dari sekarang. Jawapannya ialah D. Glukosa. Bahagian B. Soalan A. Isikan petak di bawah dengan perkataan yang diberi. Jawapannya: pertama, laktil. Kedua, kapilari darah. Soalan B. Tandakan right pada bahan yang boleh meresap ke dalam salur darah melalui dinding vilus. Jawapannya, asid amino dan glukosa. Bahagian C. Said Mirul dan kawan-kawannya telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji penyerapan makanan melalui suatu membran seperti yang ditunjuk dalam raja di bawah. Selepas 40 minit, mereka menguji air suling dengan larutan Benedict dan larutan iodin. Keputusan eksperimen mereka dicatatkan dalam jadual di bawah. Larutan Benedict mendakan merah bata, larutan iodin, larutan perang. Soalan A. Apakah yang diwakili oleh radas dan bahan berikut? Pertama, tiub whisky mewakili usus kecil. Kedua, air suling di dalam bikar mewakili darah. Soalan B. Nyatakan dua kepentingan fungsi usus kecil. Jawapan: menyempurnakan pencernaan protein dan karbohidrat, menyerap makanan tercerna ke dalam aliran darah. Soalan C. Terangkan mengapa mendakan merah bata terhasil apabila air suling diuji dengan larutan Benedict selepas 40 minit. Jawapan:
Glukosa merupakan makanan tercerna bersaiz kecil. Glukosa menukarkan warna larutan Benedict kepada mendakan merah bata. Soalan D. Hasil akhir eksperimen menunjukkan tiada larutan kanji yang hadir dalam air suling. Wajarkan keputusan eksperimen ini beserta bukti. Jawapan, kanji tidak dapat menyerap keluar dari tiub whisking. Kanji merupakan molekul yang besar. Larutan iodin kekal perang kerana tiada kanji dalam air suling. Soalan E. Namakan proses yang membawa glukosa dari usus kecil ke kapilari darah. Jawapan, asimilasi.